Sir nak tanya, Sir chapter berapa hari ni, Sir? Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, tadi siapa tanya tadi? Saya tak perasan. Saya, Sir. Fakrul, Aiman. Daniel, Bukan. Sir. Daniel. Daniel. Okay, ini chapter 3. Okay, baik, Sir. Ya. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okay, dan firstly, selamat datang kepada yang baru masuk. Okay, yang second intake, yang baru masuk, yang baru first time untuk join kelas saya secara online, yang online bersemuka lah. Okay, so mungkin sebelum ni saya bagi rakaman untuk lecture untuk awak tengok. Okay, so saya rasa mungkin saya tak perlu untuk saya nak start balik dengan chapter 1 untuk yang baru tu. Sebab, ya. Nota saya tak bagi. Tak apa, nota lepas ni saya bagi. Okay. Okay, okay, so sekali lagi saya nak ingatkan untuk attendance, bagi yang biasa tu fahamlah. So akan isi untuk kelas melalui link yang saya bagi tu. Okay, so cara nak isi dia saya ulang sekali lagi untuk yang baru lah. Okay, so isikan maklumat yang detail daripada link tu, dia akan pergi kepada Google Form. Okay, so dalam Google Form tu tolong isi detail, dan last sekali ada option untuk awak capture gambar. Okay, so untuk kelas saya, so sepanjang sesi kelas bermula, okay, so saya akan bagi tempoh antara sehingga pukul 3.30. Maksudnya attendance perlu dilengkapkan sebelum 3.30 petang setiap hari Jumaat masa sesi kelas. Okay, jadi apa yang perlu awak buat, awak kena selfie gambar awak sendiri bersama dengan sesi ataupun bersama dengan screen lecture yang saya share tu, ataupun yang menunjukkan keadaan awak selfie tu ataupun gambar awak tu menunjukkan awak tengah join kelas saya. Okay, so kena ambil gambar, dan gambar sebelum tu pastikan pada kamera awak tolong set camera setting, tolong set GPS location tagging. So saya nak bila saya in case something happen ataupun bila kita nak trace setiap attendance, so bila saya klik pada gambar tu, saya dapat koordinat tempat mana awak tangkap ambil gambar tu, dan beberapa detail yang mungkin ada lah untuk gambar tu. Okay, bagi masa 30 saat, sekejap lah. Okey, faham lah yang baru tu. Okey, saya pun ingat nak buat sesi berkenalan dengan yang baru-baru tu, tapi tak apalah, mungkin selepas sesi kelas ni kalau kita ada masa kita akan buat sesi berkenalan sekejap. Okey, so hari ni kita sambung sesi kelas kita untuk chapter yang ketiga. Okey. So untuk pengetahuan awak, untuk sesi kuliah bagi subjek computer programming, saya akan ambil ataupun saya akan bagi lecture untuk sampai chapter yang kelima sahaja. Okey, selepas tu IR Amaru akan take over sampai ke last semester ni. So mungkin berbagi 4 chapter lah untuk bahagian IR Amaru.
Okay, so untuk chapter hari ni, untuk yang pelajar baru, bagi saya tak ada masalah sebab chapter ni dia tak ada dia tak ada sangatlah hubung kait dengan chapter 1, 2 dan 3. So sebab ni dia terus straight kepada number system dan bitwise operation di dalam C programming. Okay. So chapter ni agak kompleks dan susah. Awak kena fokus betul-betul apa yang saya nak sampaikan. Okay. Sebab chapter ni chapter yang agak kompleks sebab dia melibatkan banyak numbering dan selepas sesi kuliah hari ni saya akan bagi quiz untuk chapter ni. So awak kena concentrate lah apa yang saya nak sampaikan. Okay, so dalam C programming, so kita kena faham konsep C language, okay, ataupun konsep C computer programming. Okay, so komputer tak macam humans. So kita boleh baca segala benda, segala input. Okay, sama ada bentuk apa saja input yang ada di hadapan kita boleh trace. Contohnya kita boleh tengok kereta. Okay, so kita boleh tengok numbering, kita boleh tengok color. So setiap benda tu human can interact. So kita boleh bertindak balas. Maksud dia kita boleh read information yang berbentuk macam tu. Okay, berbeza dengan komputer. So komputer dia bukan macam humans. Okay, input yang dia dapat specialize untuk dia saja, untuk dia faham. Okay. Okay, so input yang dia faham tu biasanya berbentuk numbering system, number. Komputer ni dia read by the number. Okay, apa saja data berbentuk alpha numeric character, so dia akan translate to the numbering supaya sebab dia adalah bentuk digital, so dia bentuk numbering. Okay, so chapter ni tujuan dia untuk kita faham konsep data yang ada dalam komputer ataupun programming. Okay, so yang related dengan numbering system and bitwise operation. Bitwise operation ni maksud dia bit, bilangan bit. Bit tu adalah capacity data tu. Okay, contohnya kita ada data 10101001. Okay, bit tu mewakili number 10 tu. Satu bit 1 tu mewakili 1 bit, 0 1 bit, so dia punya bilangan bit tu. Bitwise tu maksud dia operation yang akan dilakukan terhadap bit ataupun data-data dalam bentuk bit tu. Okay, operation dia merangkumi. Okay, yang pertama kita ada AND, kita ada OR function dan sebagainya lah. Okay, operation yang mungkin dia akan dilakukan pada data-data tersebut. Okay, so kita pergi kepada first slide. Okay, so first slide ni kalau slide ni saya akan bagi sebentar lagi ya. Okay, so kita akan stop jam 4 petang. Okay, saya akan bagi slide untuk awak study lebih kurang 30 minit. So 4.30 petang saya akan bagi satu quiz. Okay, so quiz ni berbentuk objektif, senang dia. Tetapi jawapan dia tak senang. Okay, so jawapan dia awak kena concentrate betul-betul apa yang saya nak explain dalam ni. Sebab benda ni susah. Sebab tu saya kena bagi quiz. Kalau tidak awak tak buat. Okay, benda ni agak sukar. Okay, okay. So first slide kita akan tengok berkenaan dengan binary, octal. Okay, kita ada hexadecimal dan kita ada decimal. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan binary, apa yang dimaksudkan dengan octal, apa yang dimaksudkan dengan hexadecimal dan apa yang dimaksudkan dengan decimal. So yang pertama kita pergi kepada binary. Okay, so binary. Okay, so awak kena faham, binary ni adalah bentuk-bentuk yang komputer boleh baca. Number yang biasa common bagi komputer. Okay, komputer banyak gunakan binary. Sebab binary ni dia melibatkan dua possible value. Okay, so kita ada 0. Okay, dan kita ada 1. Okay, so the binary number system has only two possible value for each digit. So dia ada 0, so dia ada 1. Okay, so number 0 mewakili off, 1 mewakili on bagi binary signal.
Okay, faham ah? 1 mewakili signal to off, kosong mewakili signal off, 1 mewakili signal on. Okay? Okay, for example. So kita ada binary number. Yang saya sebut binary tadi. Okay, so kita ada binary number. Kalau kita tengok sini, dia start, first, sini kita ada kosong. Okay, so single bit. Okay, so ni adalah single bit. Maksudnya dia punya numbering dia hanya 1. Single bit, kosong. Okay, ni maksud dia kalau kita katakan dalam sistem elektronik ataupun komputer ataupun sistem, kosong ni mewakili off. Okay. Okay, nombor 2 kita ada 1. Okay, 1 sama juga single bit. Maksudnya single number. Okay, single bit 1. Okay, mewakili on. Okay, kita ada 1 kosong. Dia bukan 10 lah. Jangan silap. Ni bukan 10. Ni adalah 1 kosong. 2 bit. Dia bukan 10. Dia 1 dan kosong. Okay, dia 1 dan kosong. Okay, so ni ada 2 bit. Kita ada on, kita ada off. 1 mewakili on, kosong mewakili off. Yang keempat kita ada 1, 1. 1 mewakili on dan on. Okay, dia ada 2 bit. Yang ketiga kita ada 1, 0, 0. Okay, kita ada 3 bit. Okay, kita ada yang ke 6, 1, 0, 1. Okay, so sama juga 3 bit. Yang ketujuh kita ada 1, 1, 0. Dan last kali kita ada 11 bit. Kita ada 8 bit. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Okay, dia adalah bit. Dia bukan kita baca 1000, 100, 1010 tak. Dia adalah 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Okay, so dia kita bukan combine. Dia adalah single by, dia one by one. Okay. So ni adalah binary number. So binary number ada yang 1 bit, ada yang contohnya kat sini kita ada 8 bit, ada yang sampai 10 bit, ada yang 16 bit dan ada yang beratus-ratus bit. Maksudnya ada banyak bilangan 10 tu. Okay. So ni adalah binary number. Kena ingat binary number kosong hanya digit dia ada sama ada kosong ataupun 1. Dua je. Okay, yang kedua kita tengok decimal number. So decimal number ni digit. Okay, digit. So digit decimal maksudnya yang tanpa titik perpuluhan lah. Okay. So kita ada kosong. Okay. So tu adalah contoh decimal number. Kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4, kita ada 6. Kita ada 202. Okay. So dia bukan single, dia bukan single macam mana binary ya. So dia adalah satu unit number yang besar, 202. Okay, so ni adalah decimal. Decimal ni number yang kita biasa yang biasa kita faham lah. Okay, so decimal ni number-number yang common. Kita nak count something, kita nak classify something, so kita gunakan decimal. Okay, so decimal ni kita anggap dia sebagai humans. Kita boleh read. Okay, so komputer dia akan read by the binary. Mungkin kalau decimal ni komputer boleh read, tapi sebenarnya apa yang dia buat, dia akan tukar kepada binary number. Okay. So binary number ni processor akan baca menggunakan binary number. Okay, so kita pergi first untuk decimal. Okay, so decimal, so kita tengok the digit weight increase by power of 10. Maksud dia digit ni dia akan increase by the base dia adalah 10. Maksud dia kuasa 10. Okay. So the value yang menunjukkan base 10 ni ditunjukkan dalam table di bawah. Okay. So kalau kita tengok di sini, okay, kita ada 10. Dia akan starting dia kuasa kosong. Starting dia kosong. Okay. Dalam komputer, dalam elektronik, kosong bermaksud first. Okay, kosong bermaksud bermula, first. Okay, kalau kita ada sampai 4, bila kita kira sebagai bilangan, kita akan dapat 5 sebab kosong dikira sebagai 1. Starting dia adalah bermula dengan kosong. Okay, so kita ada 10 kuasa kosong, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2, 10 kuasa 3 dan 10 kuasa 4. Okay.
the power of 4. Okay. So 10 kuasa kosong, kalau yang ni mat punya ni lah, awak ambil calculator, 10 kuasa kosong equal to 1. Okay. Okay, 10 kuasa kosong. So dia punya equal to 1. 10 kuasa kosong. Okay, 10 kuasa 1. Maksud dia 10 darab. Dia tak ada darab dengan mana-mana dia. Okay, 10 single. Okay, so dia punya value dia 10 lah. Okay, 10 kuasa 2 maksud dia 10 kali 10. Okay, dia punya value dia 100. Okay, 10 kuasa 3 maksud dia 10 kali 10 kali 10. Okay, so 10 kali 10, 10 kali 10, 100. 100 kali 10, 1000. So, akan dapat 1000. Okay, 10 kuasa 4. 10 kali 10 kali 10 kali 10. So, kita akan dapat 10,000. Okay, dan 10 kuasa 5 dah ada lagi lah. Okay, 10 kuasa 5, 10 kuasa 6 sampai ke dia the maximum number yang kita mungkin akan jumpa ataupun guna. Okay, so ni adalah decimal. Okay. Okay, contoh, bila kita ada satu number decimal, kita ada contoh number decimal dia adalah 4261. Itu adalah decimal number. Okay, 4261. Okay, so 4261 merujuk kepada 4. Okay, so dia ada 4 digit 1, 6, 2, 4 ni. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Okay, so dia akan bermula dengan 10 kuasa kosong, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2 dan 10 kuasa 3. Okay. Okay, so macam mana dia katakan bermula dengan sistem ni. So dia katakan di sini kita ada 10 darab dengan 1000. Okay, lepas tu 2 kita darab dengan 100. 6 kita darab dengan 10 dan 1 kita darab dengan 1. So kita akan dapat 4000 plus 200 plus plus 60 plus 1. So kita dapat total 4261. Okay, itu adalah decimal number. So maksud dia slide ni dia nak menunjukkan macam mana asal-usul decimal number tu ataupun asal-usul number 4261 merujuk kepada jadual ni. Okay, faham? So yang ni saya pergi perlahan dulu supaya awak boleh ikut. Okay. Seterusnya kita tengok ke slide yang keempat. So yang ni adalah binary, octal, hexadecimal and decimal. Okay. Okay, so binary ni, saya ulang balik, binary ni kita ada two possible value, 1 or 0. Okay, so the base dia adalah 2. The power dia adalah 2. Okay. Number dia punya pemberat, okay, dia adalah 2. Base value, dia panggil base value. Maksud dia value yang kita gunakan untuk kalikan dia dengan kuasa bilangan number ni. Okay. So decimal binary kita ada power dia, base power dia 2. Decimal, okay, decimal dia punya base power dia 10. Okay, so kalau decimal, okay, so ni decimal lah. So base dia adalah 10. So binary base dia adalah 2. Okay, so octal, so base dia adalah 8 ataupun power 8. Power of 8. Kuasa 8. Okay. So hexadecimal, so dia punya pemberat dia lain sikit. Hexadecimal dia mewakili alphanumeric character. Okay. So dia akan bermula dengan 0 hingga 9 untuk hexadecimal dan A hingga F. Okay. So dia punya power pemberat dia adalah 16 ataupun 16. Okay. Dia base dia adalah 16. Hexadecimal base 16. Okay. So tu adalah secara ringkas summary. Okay. Di antara binary, decimal, octal and hexadecimal. Okay. So yang ni kena ingat. Okay. 3, 4 kriteria ni. So dia awak kena ingat lah. Okay. So contoh, okay.
Okay, so kita ada 2 kuasa kosong. Okay, ikut table ni. So 2 kuasa kosong. Okay, so binary, so kalau kita tengok di sini, so dia ada table, di jadual ni awak boleh tengok. So binary, dia punya pemberat dia adalah 2. Okay, the base value adalah 2. So kita tengok kat sini, dia akan start dengan 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 sampai 2 kuasa 7. Okay, so untuk nak selesaikan isu numbering, so kita kena plot table ni supaya senang kita nak buat exercise ataupun latihan. Okay, so 2 kuasa kosong mewakili 1 lah. 2 kuasa kosong 1. 2 kuasa 1, 2, 2 kuasa 2, 4, 2 kuasa 3, 8 hingga 2 kuasa 7, 1, 2, 8. So kalau ada lagi lah 2 kuasa 8, 2 kuasa 9 dan sebagainya. Okay, so selang bilangan power ni ataupun kuasa kosong hingga 7 ni mewakili bit. Bit kosong, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4 sampai ke bit yang ke-8 ataupun 7 lah, sebenarnya 7. Sebab ni saya kira sebagai 1. Okay. Okay, contoh. So kita ada binary number 10. Okay, jika binary number kita adalah 10, so decimal number dia adalah 2. Okay. So macam mana kita dapat binary 10 equal to decimal 2? Okay. So kena tengok macam mana saya tunjuk. Okay, so binary 10 equal to decimal 2. Okay, so macam mana kita dapat kaedah tu? Okay, so saya katakan di sini kita ada binary. Binary, kita ada 10 saya kata tadi. Okay, 10. So equal to decimal. Okay, berapa decimal untuk 10 binary? Okay, so kaedah yang biasa digunakan dalam computer programming. So apa yang saya nak tunjuk kat awak ni adalah lebih kepada computer programming, computer system. Okay, dia agak jauh lah pergi tapi awak kena tahulah. Okay, so bila kita ada 10, kita akan tulis balik bahawa binary ni 10 lah. Kita asingkan 1 dengan 0. Kita ada 1, kita ada 0. Okay, so 10. So kita ambil 1 dulu. 1. Okay. So di sini kita tengok. So dia ada 2 peringkat. So kita ada 0, peringkat 0, peringkat 1. Okay, merujuk kepada jadual yang saya tunjuk tadi. So peringkat 0 adalah mewakili 2 kuasa 0. Okay, dan peringkat 1 adalah mewakili 2 kuasa 1. Okay. Okay, so kita akan darabkan. So 1 10 kat atas tu, 1 darab dengan 2 kuasa 1 tambah dengan 0 darab dengan 2 kuasa 0. Okay, so kita akan dapat 2 kuasa 1
2 lah. Okey, 1 kali 2, 2. Okey, tambah 2 kosong kosong 1. Kosong darab 1, kosong. Kosong. So, kita akan dapat the total 2. Okay. So, maksud dia 2 ni adalah decimal number. Okay, faham eh? Okay, faham? Faham sir, faham. Okay, sebab ni mudah ya. Okay, so kita pergi yang kedua. Okay, contoh. Okay. So, saya sebut tadi, kita binary. So, binary ni adalah number-number yang berbentuk 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Itu adalah binary. So, contoh, kita ada binary number. Kita ada binary number kita adalah 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. So, kita nak convert to the decimal. So, macam mana kita nak convert? Okay. Okay, so di sini kita ada 8 bit. Okay, signal kita 8 bit. Binary ni, number ni adalah bit. Okay, byte ni mewakili the whole 8 bit ni. Kita sebut byte. Okay, yang awak sebut megabytes. Megabytes tu adalah the set of bit. Okay, so kita ada 8 bit. So kita akan linkkan dengan table binary tu yang power of 2. Okay, so kita pergi kepada kosong dulu. Okay, kosong ni 2 kosong kosong. So ni 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, so 2 kuasa 5, 2 kuasa 6, kita ada 2 kuasa 7. Okay, kita ada 7 unit set of data. Okay, so lepas tu kita akan total by macam kaedah tadi. Okay, untuk dapatkan decimal. Okay, so kita akan bermula dengan hujung dululah sebab untuk hasil tambah kita akan ambil yang depan dululah. Okay, 2, okay. So 2 kuasa 7, number dia adalah 1. So maksud dia 1 darab 2 kuasa 7 tambah, okay, 1. So ni nilai 1 di sini. Okay, 1 darab dengan 2 kuasa 6. 2 kuasa 6 tambah, okay, kosong. Kosong darab dengan 2 kuasa 5. Okay, so kita tambah. Selepas kosong kita lagi kosong. Kosong darab dengan 2 kuasa 4. Kita tambah. So kita ada 1 balik. 1 darab 2 kuasa 3. 1 darab 2 kuasa 3. Okay, tambah dengan kosong darab 2 kuasa 2. Okay, so kita tambah. Kita ada 1 lagi. 1 darab 2 kuasa 1. Okay, dan kita tambah kosong darab 2 kuasa 0. So kita akan total up setiap number ni. So kita akan dapat 1 darab 2 kuasa 7, 128. Tambah, okay, 1 darab 2 kuasa 6. Okay, so kita akan dapat 64. Tambah, kosong darab dengan 2 kuasa 5, so kosong lah. Lepas tu kosong darab 2 kuasa 4, kosong. Okay, kita akan tambah 1 darab 2 kuasa 3, 8. Kita akan tambah dengan kosong darab 2 kuasa 2, kosong. Kita akan tambah 1 darab 2 kuasa 1, 2. Okay, dan kita tambah kosong darab 2 kuasa 0, kosong. Okay, so hasil tambah dia, total dia akan dapat 202.
Okey, 20 ni, 2 ni adalah decimal number. Okey. So decimal number. Okay. So kadang-kadang kita akan tulis 202 kurungan decimal number. Kadang-kadang tak perlu tulis decimal number. Ataupun kita akan tulis 202 okay, base 10 decimal ni base dia 10. Kita akan tulis macam tu. 202 subscribe 10. Okay. Ataupun kita akan tulis 202 base 10. Okey, benda yang sama. Kena faham So kita nak menentukan jawapan kita tu adalah decimal number. Base 10 ni menunjukkan tu adalah decimal number. Kalau kita tak letak decimal number di tepi tu, kita buat kurungan decimal number. Okey, faham untuk ini? Faham, sir. Okey, so kita pergi seterusnya kita pergi ke okey, so ni adalah binary. Base kuasa kosong serta base kuasa 2. Yang jawapan. Yang jawapan ni kan 202 base 10 kan? Kenapa tak 202 base 2? So tak 2 ya? Sekejap. Bukan, maksudnya kenapa base 10 saya? Kenapa tak base 2? Okey, jawapan dia ada decimal base 10. Binary base 2. Oh, okey. Kalau base 2 tu adalah binary. Okey, sir. So awak kena, sebab tu tadi saya kata ingat yang 4 tu. Okey, binary base 2, decimal base 10, octal base 8, hexadecimal base 16. Okey, so yang tu kena ingat. Okey, so base ni adalah power of hasil darab. Sir, dalam ni semua ada dalam kalkulator kan, yang bin out. Macam mana? Yang bin out semua ni ada dalam kalkulator kan? Yang ni saya tak pasti. Saya pun tak pakai guna yang direct formula dalam calculator. Saya darab manual. Sebab ni just manual. Ada dalam calculator tapi awak kena study lain lah. Dia ada kaedah dia. Geng-geng komputer programming dia tahulah. Okay, sebab kita tak gunakan komputer direct data kita key in tu sebab kita nak faham macam mana dia dah hasil darab dan tambah. Kalau kita guna kalau awak direct insert dalam calculator, awak susah nak faham lah. Okay, sebab tu saya tunjuk kita darab manual. Okay. Okay, so kita pergi kepada yang okay, ni adalah binary tadi. So kita pergi kepada binary to complement. Okay, so ni agak lain sikit. So binary to complement, so maksud dia di sini kita dia sebenarnya senang nak faham, dia adalah invert. Invert maksud dia kita ubah. Kalau 1 kita tukar kepada kosong. Kalau kosong kita invert to 1. Okay. To complement maksud dia 2 kali ubah. Okay. So binary to complement, kita akan ubah sebanyak 2 step. Okay. So the leftmost bit is the sign of bit sign ataupun sign bit. The leftmost bit. So maksud dia sini kita ada bit. Okay. Sekejap, setengah. Okay, contoh di sini kita ada bit. Ni adalah bit. Okay, 0, 1, 0, 1. Single ni mewakili bit dan most left adalah ni depan sekali. 1 ni. Okay. Okay. So 1 tadi. Okay. So if it is 1, jika the most left tu adalah nilai dia adalah 1, okay, then the number is negative. Okay, number dia adalah negative. Okay, so number yang asal dia, number yang related dengan bit ni adalah negative. Negative number. Okay. So otherwise it is positive. Maksud dia di sini if 1 negative, 0 equal to positive. Okay, faham
So 0 adalah positif. Okay, so di bawah ni kita ada ada contoh. So give a negative value, represent it in binary to complement as form as follows. Okay, so kita daripada negative value. Okay, so dia ada step yang saya sebut 2 kali ubah. Okay, so kalau negatif, so step yang pertama kita akan write the number in its absolute value. Absolute value kalau ada negatif, kita akan letak number tu tak ada negatif lah. Number absolute. Okay. Yang kedua, kita akan complement the binary number. So kita akan tengok balik binary number tu. Kita akan comply balik. Comply maksudnya kita akan invert. Kita akan ubah. Okay. Nombor 3, kita akan plus 1. Kita akan tambah 1. Okay. So ni adalah kaedah binary to complement. Okay. So contoh. So represent negative 2 in binary to complement with 16 bits for short integer in. Short in. Okay, kita ada 16 bit. So kita kira balik 0, 1, 2, 3, 4, 8. Okay, so 12 dan 16. Okay, so dia kata kat situ the number, if 1, the number is negative. Jika 1, the left, most left. Maksudnya sini. Sini nampak cursor mouse saya? Saya tunjuk. 0, B, 0 tu. 0 tu adalah the most left. 0 tu. Okay, 0 B ni, 0 B ni mewakili 0 bit. 0 ni memang dia cara kaedah komputer yang tulis set macam tu. 0 B, 0 bit. Ini adalah simbolik. So tak membawa nilai, tak termasuk dalam kita punya set of bytes ataupun bit, single bit ni. Okay, so the leftmost adalah 0 ni. Okay, so dia tulis balik dia punya binary ni. Okay, so binary complements of 2. Okay, so the invert. Kalau kita tengok di sini apa yang dia invert adalah 0 kita tukar kepada 1. 1 kita tukar kepada 0. 0 kepada 1. 0 kepada 1. Semua nilai itu kita tukar. Kecuali yang depan sekali. Okay. So selepas tu kita akan plus 1. Kita akan plus 1. Okay. So kita akan tambah 1. Okay. Tempat yang kita tambah adalah di depan ni. Okay. So dia akan jadi 1, 0. Okay. Yang 1 ni akan berada di sini, 1 ni akan tukar kepada 0. Okay. So dia represent negative 2. Sebab tu dia jadi 1. So asalnya binary dia bagi short in ni adalah dalam unit ni, tetapi dia nak negative 2. Negative 2 sebab tu 1 kat depan ni mewakili 1. 1 ni mewakili negative value. If it is 1, then the number is negative. Okay. Okay, saya tunjuk contoh. Okay. So, di sini, tak nampak? So, ni the set of data yang ada dalam komputer. Okay. So, kita tengok di sini, 0 mewakili apa? So, ni adalah dia punya, dia adalah decimal. So, ni adalah binary. Okay. So, ni adalah decimal. 0, 1 ni ada decimal. Dan di sini kita ada binary. Okay, so kalau kita tengok negatif, okay, number positif semua bermula dengan 0. Semua ni di depan data ni, byte ni bermula dengan 0 bagi number positif. Bagi number negatif, dia akan bermula dengan 1. Semua 1. Okay, so di sini dia just nak tunjukkan macam mana dia dapat nilai, contohnya dia dapat nilai 0 equal to 000 ni. Okay. Okay, so yang ni so yang ni just sebagai information kepada awak. So kita takkan saya takkan detail up atau kita takkan pergi jauh untuk bahagian ni sebab yang ni lebih sebab dia terlalu jauh, dia terlalu detail. Okay. Okay, so kita, contoh. Okay. So kita bagi short I dot slash comma J. Okay, so kita I 0B. B adalah bit.
Okey, 00010. Okey, so mewakili 2. Okey, dia mewakili number positif 2. J 0B11 mewakili negatif 2. So I plus J mewakili 0. Equal to 0 lah. 2 tambah negatif 2, 0. So sebenarnya apa yang saya nak terangkan, apa yang dia nak tunjukkan di sini, number 2 kita yang kita type untuk plus minus, okey, di dalam controller dia akan keluarkan dalam bentuk bit yang panjang. Hanya untuk keluarkan number 2. Okey. So macam mana komputer tu berfikir? So kita type number 2. So di dalam controller akan set dia punya data dalam bentuk bit ni. 0B. Okey, nilai ni. Okey, yang tally dengan 2. Dia mewakili 2. Okey, so itu adalah kaedah yang digunakan. Okey, so kita pergi kepada octal. Okey. Okey, so sebelum tu kita akan tengok beberapa exercise yang related dengan conversion tadi. Okey. Okey, jadi tolong salin yang saya buat saya sketch dekat sini kalau tidak dia tak ingat. Sebab yang ni tak ada dalam slide. Yang ni memang tak ada dalam slide yang saya tulis ni. Sebab slide dia just simple yang tadi saya tunjuk dia. So dia tak tunjukkan secara detail macam mana kita nak dapat value-value tu. So saya akan tunjuk melalui calculation manual ni supaya awak faham. Okey, kalau tadi apa yang kita buat tadi, kita akan convert daripada binary to decimal. Okay, kita convert binary to decimal. Okay, faham? So tadi kita convert binary to decimal. Okay, contoh lagi. Macam mana kita nak, untuk saya nak tunjukkan kita conversion between binary to decimal. So contoh yang kedua. So kita nak convert binary to decimal. Okay. So kita ada contohnya, kita nak convert daripada 1, 0, 0. Okay, ni adalah binary number 1, 0, 0 to decimal. So berapa nak decimal number untuk mewakili 1, 0, 0. Okay. Okay, saya ulang sekali lagi. So kita akan pecahkan 100 ni kepada 3 tempat. Okay. Yang pertama kita pergi, okay, ada tiga set. Okay, 100 ni 1, 0, 0. Okay, kita pergi kepada 0 dulu. So ni adalah 2 kuasa 0. Ni 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okay. Okay, lepas tu kita akan darab 1 darab 2 kuasa 2 tambah dengan 0, 0 darab dengan 2 kuasa 1 tambah dengan 2 darab dengan 0 darab dengan 2 kuasa 0. So kita akan dapat jawapan dia 4 tambah dengan 0 tambah dengan 0. So kita akan dapat dia punya decimal number dia adalah 4. Okay. Faham? So cara kita nak tulis, so 1, 0, 0 binary, base dia 2 sama dengan 4 decimal base dia 10. Okay. Ini adalah dia punya jawapan dia. Okay, faham? Faham, sir. Okay. So daripada situ, okay, ini kita ada binary to decimal. So macam mana kita nak convert decimal to binary? Okay.
Okay, yang ketiga, so kita nak convert decimal to binary. So decimal to binary. Okay. Contoh. So decimal ni adalah number-number yang biasa kita guna. Number-number yang common. Contohnya saya ambil satu number. Okay, decimal ni saya katakan kita gunakan number 75. Okay, 75 decimal ni base dia, macam saya kata tadi, base dia 10. Okay. Saya tulis bawah tu 10 sebab nak menunjukkan ni adalah decimal. Okay, kalau saya tak letak 10, jadi kena letak decimal lah supaya kita faham benda tu adalah decimal. Okay, nak convert to binary. Iaitu base dia 2. Okay. So, benda pertama kita akan buat. Okay. So, kita kena tengok balik table yang tadi. Okay. Okay, table tadi. So, sebab kita nak convert to binary, so kita ambil table binary. Okay. So, binary table tadi kita ada base 2. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6 dan 2 kuasa 7. Okay. So 2 kuasa 0 equal to 1. 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 4, so kita ada 16. So 2 kuasa 5 kita ada 32. So 2 kuasa 6, 64. Dan 2 kuasa 7, 1, 2, 8. Okay. Okay, so yang ni agak kompleks. Bukan kompleks lah, agak panjang sikit macam kita nak selesaikan. Okay. Okay, benda pertama kita kena tengok. So kita akan tengok number 75 ni. Okay, 75 ni berada di bahagian mana? Bahagian decimal ni, 75 ni ada di mana? So kita akan tengok. So dia akan ada di between 128 and 64. Okay, so dia akan ada di antara 64 hingga 128. The minimum is 64. Okay, so kita akan gunakan 64. Okay, sebab 75 ni between that number 128 and 64 kita akan ambil the minimum. Okay, so kita akan ambil 64. Okay, so kita akan guna 64. Okay, kita akan guna 64. So, step pertama kita akan buat adalah 75 ni, so kita akan minus dengan 64. Okay, so kita akan dapat berapa jawapan dia? Kita akan dapat 11. Okay, 11. So maksud dia di sini kita dah guna 64. Okay, kita guna, saya petakkan 64 lah. Di sini kita guna 64. Okay. So ni saya pangkah. Kita dah guna 64. Okay, so selepas tu kita ada 11. So kita tengok balik, 11 ada di mana? Okay, 11 akan ada between 8 and 16. Okay, so ada di antara dua ni. Okay, so kita ambil 8 sebab 8 paling minimum. So kita lorekkan 8. Kita dah guna 8. So step yang kedua, kita ambil 11 tadi, kita tolak dengan 8. Okay, so kita akan dapat nilai dia 3. Okay, so kita tengok 3 berada di bahagian mana. So 3 mesti ada di antara 2 dan 4. So kita akan ambil 2. So kita akan ambil number 2. So, okay. Okay, so kita akan, dan yang ketiga, so 3 tolak 2, so kita akan dapat 1. Okay. Dan last one, 1 berada di mana? So memang tepat di sini. Okay, kita ambil terus 1 ni. So dia tidak berbaki. Okay, so dia tidak berbaki, maksud dia number tu adalah number tanpa perpuluhan. Okay.
tidak berbaki. So bila tidak selesai macam ni, so kita akan tulis balik macam mana kita nak convert to the binary. So number di atas ni mewakili bit, okay, bit. Okay, so kita akan tengok balik. So 20, okay, so kita ada 2 kosong, kita guna 1 pada 200. So maksud dia yang pertama dia 1 sebab kita guna. Okey, yang kedua 2 kuasa 1, 2 kita guna juga, so kita letak 1. Okey. So lepas tu 2 kuasa 2, 4 tak guna, tak ada, kita tak guna 4. So kosong. Okey, 2 kuasa 5, 8, so 8 kita guna, kita letak 1. 2 kuasa 4, 16, kita tak guna, kita letak kosong. 2 kuasa 6, 2 kuasa 5, 32 tak guna, letak kosong. 2 kuasa 6, 64 kita guna, so letak 1. 2 kuasa 7, 128 tak guna, letak kosong. Okay. So di dalam decimal, di binary data, so kosong kat depan kita akan buang, kita tak pakai. Okay. Sebab starting dia off, memang kebanyakan benda starting dia kita tak, dalam keadaan off, kita anggap benda tu normal. Okay. So number, dia punya jawapan dia akan dapat 1001011. Kita akan dapat binary number dia. Okay. So binary base dia adalah 2. Okay. Okay. Sama dengan 75. Decimal ataupun kuasa decimal. Okay. Faham eh? Faham, Sir. Faham. Okey, seterusnya kita pergi kepada binary to octal. Lain sikit. Okey, so binary kita ada base dia 2, octal base dia 8. Okey. Okey, sekejap eh. Okey, so kita tengok binary to octal. Okey. Yang keempat. So kita ada binary to octal. Okay, so binary to octal. So binary kita ada base dia 2, okay, octal base dia 8. Okay, so macam mana nak convert binary number kepada octal number. Okay, so contoh, jika kita ada binary number 110 101 base 2, kita nak convert to the octal. Okay, yang base dia 8. Okay, so step yang pertama, okay, so kita akan pecahkan kepada 2 set of number. Okay, so kita ada 110 101. Okay, so kita ambil 110 ni satu set, 101 satu set, kita bahagi 2. Okay, kita akan pecahkan. Okay, lepas tu kita akan gunakan pembahagian dia adalah 421. Okay, ni number ni awak kena ingat. Ni constant yang biasa digunakan. Dia ada 1, 2, 4. Tak silap saya 1, 2, 4,
6 ataupun 8 lah. So biasanya kita gunakan 4, 2, 1 number ni. Okay. So 4, 2, 1. So kita pergi kepada first yang ke depan dulu. 1, 1, 0. Okay. Kita guna 4, 2, 1. Okay. Yang ni A dulu, ni B. Okay, kita pergi A dulu. Okay, so 4, 2, 1. So apa yang kita akan buat adalah kita akan darabkan 1. Okay, darab 4. Okay, kita akan tambah dengan 1 darab dengan 2. Okay, 1 darab dengan 1 ni kita akan darab dengan 4 sini. 1 ni kita akan darab dengan 2, 0 kita akan darab dengan 1. So ni kita tambah dengan 0 darab dengan 1. Okay. So kita akan dapat 1 darab 4. 4 tambah 1 kali 2. 2 tambah 0. Okay, so kita akan dapat jawapan dia adalah di sini kita dapat 6. Okay, 6 untuk first section. Nampak? Nampak, sir. Okay. So total dia akan dapat 6. So section yang pertama. Section yang kedua B. Okay, so kita akan dapat data adalah 101. Okay. So 101 sama juga kita akan gunakan 421 tadi. Okay. Okay, so kita akan darab dengan 1 darab dengan 4 tambah dengan 0 darab dengan 2 tambah dengan 1 darab dengan 1. Okay, so kita akan dapat 4 tambah 0 tambah 1. So kita akan dapat jawapan dia 5. Okay. So total so untuk jawapan dia bila kita combine kita akan dapat 65. Okay. So first section dan kita combine dengan second section. Kita akan dapat 65 base 8. Okay. So ni adalah octal. Number. Okay. Faham kan? So ni adalah binary to octal. Okay, contoh lain. Okay, contoh satu lagi binary to octal. Contoh kita ada okay, untuk contoh yang kedua, so 4. So masih binary to octal. Okay, so binary to octal. So kita ada binary number kita 1, okay, 111 110. Kita nak convert to octal. So macam mana nak convert? So step yang sama macam tadi. Okay, so kita akan divide number ni. Okay, yang pertama kita akan divide yang okay, so kita akan divide bagi setiap ni kita divide by 3. Ni 3, so ni kita ada 3 dan ni dia tak akan ada partner. Okay, so yang ni kita akan okay, kita akan plus 0, 0 untuk jadikan dia parallel article. Kita tambah 0, 0 kat depan. Okay, so kita tambah 0 kat depan. So kita buat macam tadi juga. So kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada 3 section. Okay, kita buat A dulu. A adalah 0, 0,
Okay, so kita akan gunakan pemberat dia adalah macam tadi 421 421. Okay, so kita akan darab 0 darab 4 tambah dengan 0 darab 2 tambah dengan 1 darab 1. Okay, so kita akan dapat 0, 0, 1. So kita akan dapat 1 kat depan. Okay, untuk A. Untuk B, kita ada set of data, kita ada 1, 1, 1. Okay, sama juga kita akan gunakan 4, 2, 1. Okay. So kita akan ambil 1 darab 4 tambah dengan 1 darab 2 tambah dengan 1 darab 1. Okay. So kita akan dapat 4 tambah dengan 2 tambah dengan 1. So kita akan dapat 7. Okay. So C, kita ada number kita 110. 110. Okay, 4, 2, 1. Okay, so 1 darab 4 tambah dengan 1 darab 2 tambah dengan 0 darab 1. So kita akan dapat 4 tambah dengan 2 tambah dengan 0. So kita dapat 6. Okay, so A, B and C, number-number tadi kita akan combine. Kita akan dapat ada punya number adalah 1, 7, 6, base 8. Saya nak tanya sah. Ya. Kalau byte dia tu macam soalan tadi kan ada satu, yang A tu kan tak cukup 2 lagi kan. Dia ada 1 je. Dia ada single je, ya betul. Lepas tu kalau contohlah ada soalan dia ada macam 1, 1, 1, 1. Kini yang paling tinggi ada 4. So kena cukupkan semua 4 lah. Berapa? 4 nombor tu. Macam mana? Contohnya awak cakap je lah. 1, 1. Yang 1 tu 4 kali. 4 kali lagi. Lepas tu yang satu lagi pun 4 kali. Kini yang depan tu je tak cukup. Okay, 4 kali. So kita akan bagi 3. So kita ambil set dia 3, 3. 3 dan ni 3. So di sini kita akan tambah 0 di sini saja. Faham tak? Kita ambil 3, 3 rasa. Ya, 3, 3 sebab kita nak gunakan 4 4, 2, 1. So kita nak gunakan 4, 2, 1. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Okey, saya faham sir. Sir. Okay. Sir. Ya. Kiranya macam mana pun kita akan tetap jadikan satu set tu dia akan ada 3 bit lah kan? Ya, akan ada 3 bit. Akan ada 3 bit. So number yang kita kalau tak letak tu kita tambah 0 kat depan. Kena tambah 0. 0 kat depan kita akan tambah yang paling depan lah sebab kita ambil yang belakang. Okay, faham tak? Yang belakang kita dah cukupkan yang belakang. Yang tak akan cukup mesti kat depan. Confirm kat depan yang tak akan cukup. Okay? Boleh Thank you sir. Okay, so ni kita dapat 176 untuk jawapan. Okay? Okay, seterusnya kita macam mana kita nak convert octal to binary. So kalau di sini kita convert, apa yang kita convert di sini binary to octal. So macam kita nak invert terbalik pula. Okay, so ni nombor 5. So kita nak convert octal to binary. Okay. Okay, untuk hari ni saya akan ambil lebih daripada sejam. Mungkin tak cukup masa sebab saya akan cover, sepatutnya minggu ni dia cover 2 minggu untuk chapter 3 sebab memang panjang. Benda-benda ni saya tak boleh nak, saya kena cerita detail. Okay, so ini saya ganti siap-siap lah dengan kelas yang last week. Okay, untuk chapter ni. Okay, so yang kelima kita nak convert octal to binary. Okay.
So untuk octal to binary, okay, satu lagi untuk hari ni, so kena isi 2 attendance. Yang pertama tadi orang isi attendance untuk chapter 3 untuk first section tadi. Okay, lepas tu sebelum pukul 5.30, sebelum pukul 5.30 awak isi, sebelum jam 5.30 okay, awak isi attendance yang kedua, link yang sama. Okay, so untuk kelas awak letak chapter yang sama, chapter 3, tetapi dia mewakili kelas ganti yang last week untuk attendance. Faham Gambar sama boleh tak? Gambar ambil lain lah, tak susah pun ambil gambar. Okay, sir. Kalau dulu, okay, kalau zaman dulu nak ambil gambar, awak kena pergi kedai gambar, kena tahu orang panggil cuci gambar, kena gambar tu kena print. So sekarang tak ya. Okay, ambil gambar lain. So at least nampak lain lah. Okay, so yang kelima ni kita convert octal to binary. Maksudnya kita convert base 8 kepada base so kita ada base 2. Okay. Okay, so dia nak invert yang soalan tadi lah. Okay, contoh kita ada octal, kita ada octal, kita ada 56 base 8. Kita nak convert to the binary. Okay, so macam mana kita nak convert? So yang ni pun hampir sama dengan kaedah yang tadi. Okay. So kita ada 56 base 8, kita akan pecahkan 5 dan 6. Okay, so 5 kita akan gunakan 4, 2, 1 pemberat yang sama macam tadi. So 6 pun sama, kita akan gunakan pemberat 4, 2, 1. Okay. Okay. Okey, seterusnya kita akan tengok daripada pembarat ni 4, 2, 1, berapa hasil tambah nilai nombor 4, 2, 1 ni yang akan mencukupkan bilang total dia adalah 5. Okey, untuk jadikan 5, untuk dapat 5, so kita akan tambah 4 tambah 1. So kita akan dapat 5. Okey? Faham? Okey, yang kedua untuk dapatkan 6, kita akan gunakan hasil tambah 4 tambah 2. So kita akan dapat 6. Okay. So maksud dia di sini, kita akan nampak di sini 2 kita tak guna. 1 di sini kita tak guna. Okay. Okay, so kita akan dapat direct binary number di sini. So daripada sini, yang guna akan menentukan nilai dia adalah 1. Yang tak guna adalah menentukan nilai dia 0. 1. So 4 kita guna, so menentukan nilai dia 1. So 2 kita guna 1, 1 tak guna 0. So dia punya binary number dia adalah 101 110 base 2. Okay, daripada number 56 octal. Ini senang, direct. Cuma kaedah dia berbeza. Okay, faham lah? Okay, so binary to yang ni kita convert octal to binary. Okay. So macam mana kita nak convert pula octal to decimal? Okay, yang keenam octal to decimal. Octal to decimal. Okay, contoh. Kita ada octal number kita ada 35. Okay, base 8. Kita nak dapat decimal. Okay. Okay, so 35 base 8 adalah power kuasa 8. 8 kuasa bilangan. Okay. So 35, number yang 5 pertama ni mewakili 8 kuasa 0. Selepas tu mewakili 8 kuasa 1. Okay. Okay, jadi first
3 ni kita akan darab dengan 3 darab dengan 8 kuasa 1 tambah dengan 5 darab 8 kuasa 0. Okey. So kita 3 darab 8 kuasa 1 kita dapat 24 tambah 5 darab 8 kuasa 0, 8 kuasa 0 1, 5 kali 1 5. So kita akan dapat nilai dia 29 power 10. Ini adalah desimal. Okay. So ni adalah octal to decimal. Okay. Seterusnya. Nombor 7. Macam mana pula kita ada number binary. So binary to decimal. Okay, binary to decimal. Okay, so binary contoh kita ada number binary, kita ada 1, 1, 1, 0, 1. So binary number base dia 2 so, saya tulis, tak tulis pun tak ada masalah. Tapi better tulis lah. So base dia 2, kita nak convert to the decimal. Decimal ni number yang number yang kita faham, number yang kita guna. Decimal ni bukan number yang kita akan pakai lah, number yang biasa kita guna. Okay. So macam mana nak convert? Yang ni memang senang. Okay, so binary to decimal. Okay, kita ada number 1, 1, 1, 0, 1. Okay. Okay, so untuk decimal dia untuk nak dapat dia kita kena guna kuasa ataupun 2 dia punya base dia 2. Okay, so 1 mewakili 2 0, 0 ni yang kedua mewakili 2 1, 2 2, 2 3 dan kita ada 2 4. Okay, 2 4. So lepas tu kita akan darab. Okay, so 1 darab dengan 2 kuasa 0. 1 darab dengan 2 kuasa 0. Okey, kita akan dapat jawapan dia 1. 2 kuasa 0 1 lah. 1 darab 1 1. Okey, lepas tu kita ada 0 darab dengan 2 kuasa 1. So jawapan dia kita akan dapat 0. Okey, 2 kuasa 1 2 darab dengan 0 0. Okey, lepas tu kita akan darab 1 darab dengan 2 kuasa 2 sama dengan 4. 2 kuasa 2, 4. 1 darab 4, 4. Okey, lepas tu kita guna 1 darab dengan 2 kuasa 3. So, sama dengan 8. So, yang ni 1 darab dengan 2 kuasa 4. So, kita akan dapat 16. So, jawapan kita akan total up. So, 16 tambah 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1. So, total dia kita dapat 29. So 29 ni adalah decimal number. Maksud dia base dia 10. Okay, so ni adalah binary to decimal. Okay, dan last sekali. Okay. So yang ke-8 kita akan tengok macam mana kita nak convert hexadecimal to decimal. Okay. Hexadecimal to decimal. Okay, maksud dia kita nak convert base 16 kepada base 10. Okay, base 16 kepada base 10. Okay, yang ni kena tengok balik decimal to hexadecimal to decimal timetable. Okay. So yang ni kita macam saya sebut tadi, nilai dia adalah bermula dengan 0. Hexadecimal 0, H mewakili D. Okay, H dengan D. Okay.
Sorry. Okey, kita ada H, kita ada D. So saya bahagikan. Okey. So hexadecimal kosong equal to kosong pada desimal. Ini adalah dia punya equivalent table dia. 1 hexadecimal mewakili 1 pada desimal, 2 mewakili 2, 2 mewakili 2, 2, 3 mewakili 3, 4 mewakili 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9. The maximum number equivalent 9. Lepas tu dia akan start dengan hexadecimal 10 mewakili A. 11 mewakili B. 12 mewakili C. 13 mewakili D. 14 mewakili D, E. 15 mewakili F. So the maximum 15. The total 16. Maximum 15. Sebab total total dia start dengan kosong. Okay. So ni adalah dia punya standard timetable hexadecimal dengan decimal. Okay. So contoh dia tadi. So dia nak convert hexadecimal to decimal. Okay. So kita nak convert hexadecimal number kita nak convert. So hexadecimal number adalah number yang mewakili alphanumeric. So contoh kita nak convert 23, number 23 E base 16. Maksud dia ni adalah hexadecimal. Okay. So kita nak convert ke decimal base 10. So macam mana kita nak convert? Okay, yang ni pun dia bukan satu benda yang agak sukar, tapi yang saya sebut tadi kompleks sebab banyak. Takut awak kalau tak tengok betul dia akan confuse. So kita ada 23 E. So saya tulis balik 23 dan E. Okay. So kita pecahkan kepada setiap bit. So ni 1, ni 1 dan ni 1. So ni adalah 2, ni 3 dan ni E. Okay. Okay, so hexadecimal dia sama juga, dia akan bermula dengan kuasa 16. Okay, ni belongs to 16, kuasa 10, kuasa kosong. So ni yang kedua 16 kuasa 1 dan ni 16 kuasa 2. Okay. Okay, so kita tengok yang hujung dulu. So 16 kuasa 16 kuasa 2 pada 2. So yang ni 2 darab 16 kuasa 2. Okay, kita akan tambah dengan 3. 3 darab 16 kuasa 1. Okay. So kita akan tambah lagi 16 kuasa okey, sekejap bagi saya 2 minit ni sebab bateri phone nak habis. Sekejap.
Okey, boleh dengar? Boleh sir. Boleh. Okey, saya tak guna earphone ni, mungkin tak pun nak jelas. Tolong beritahu tak jelas. Okey, so kita sambung yang tadi ya. Okey, so tadi 3 darab dengan 16. Okey, lepas tu E kita akan gunakan, kita akan tengok dia punya E tu. So kita pergi balik kepada table tu. So E mewakili 14. So 14. Okay. So E ni dia mewakili 14. So maksudnya di sini 14 darab dengan 16 kuasa kosong. Okay. Sorry. Okay, 16 kuasa A betul. Kuasa kosong. Okay. So kita total up equation ni. So kita dapat 2 darab 16 kuasa 2, 5, 1, 2. Tambah dengan 3 darab 16 kuasa 1, 48. Okay, tambah dengan 14 darab 16 kuasa kosong. 16 kuasa kosong 1. So maksudnya 14. Okay. So bila kita total up, kita akan dapat 4 base 10. Okay. So ni adalah number decimal. Okay. So daripada hexadecimal. Okay. Faham Okay. Dan seterusnya okay, so apa yang saya terangkan tadi adalah apa yang ada dalam slide ni lah. Cuma kalau tengok balik memang slide ni agak shortcut terlalu banyak. So kalau tak tengok calculation itu jadi agak susah nak faham. Okay, so kita ada octal to binary conversion. So yang tadi saya tunjuk dah. So kita ada octal to decimal conversion. Okay, so kita ada hexadecimal. So ni dia punya table tadi. So kita ada 0 hingga 15 dan 0 hingga F bahagian decimal. Okay. Okay, so secara ringkas, secara summary, so number-number tadi kita ada binary, kita ada octal, kita ada decimal, kita ada hexadecimal, kita ada binary, octal, decimal dan hexadecimal. So dia summary dalam bentuk table ni. So kalau kira pun dia akan dapat lebih kurang konsep macam ni lah. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada bitwise operators. Okay. Okay, so bitwise operator kita ada beberapa operator yang biasa kita guna untuk C programming. So yang pertama operator yang kita guna adalah AND. Okay. Dia mewakili AND, simbol AND. Okay. So ni adalah bitwise AND. Okay. So dia punya syarat dia, the bit is set to 1 if the corresponding bits in the two operands are both 1. Maksud dia bila kita ada two input, okay, output kita akan activate when both two input is activate. Okay, itu konsep AND function ataupun bitwise AND. Okay, yang kedua kita ada bitwise OR, simbol dia adalah simbol tegak slash tegak tu. Okay, so the description dia adalah the bit is set to 1 if at least one of the corresponding bits in the two operand is 1. Okay, so maksudnya di sini output, okay, output will be activated when either two of input is active. Okay, so salah satu input aktif, output akan bergerak ataupun output akan aktif. Okay, so itu
operator OR. Seterusnya kita ada simbol kita pakai kod ni bahagian atas ni. So ni adalah bitwise exclusive OR. Okay, bitwise exclusive OR. So yang ni the bit is set to 1 if exactly one of the corresponding bits in the two operand is 1. Maksud dari sini output akan aktif jika jika kedua-dua input menunjukkan signal aktif, walaupun dia konsep dia hampir sama dengan AND function. So kita ada left shift. Sekejap. So yang keempat kita ada left shift. So kalau kita tengok di sini left shift simbol dia kat sini dia ada 4 ni. Less than tu, tapi dia punya arrow menghala ke arah left. So yang ni dia akan konsep dia shift the bit of the first operand left by the number of bits specified by the second operand. Fill from right to right with 0 bits. Kejap lagi saya akan tunjuk contoh. Seterusnya kita ada right shift. Dia punya arrow dia menunjukkan ke arah right. So maksudnya dia akan ganjal, dia akan ubah direction to the right one bit. Shift the bit of the first operand right by the number of bits specified by the second operand. Filling from the left is implementation dependence. So the move from left to the right. Kalau left shift, right to the left. Seterusnya kita ada one complement. One complement ni di invert. Set all 0 bit to 1. Dia tukar dia punya signal daripada 0 kepada 1. And all 1 bits to 0. Dia tukar, di invert. Yang ni adalah invert. So dia punya simbol dia macam kening. So di sini ni simbol dia. Contoh. Kita ada set of data A equal to 1 0 1 1 0 1 0 0. Kita ada B 1 1 0 1 1 0 0 1. So A and B, ni adalah N operand. A and B maksud di sini A dan B mesti aktif. A mesti aktif, B mesti aktif, baru A and B akan activate. So di sini 0 off, 1 on. Salah satu so memberi result 0 pada bahagian output. 0 0 memang 0 lah. Off 1 0 0. 0 1 still 0. So on so dia akan on. Sebab dua-dua mesti on. 1 0 0 0 1 0 1 1 1. So untuk OR A or B, so salah satu. So kalau B aktif, kita tengok A 0, B 1. So dia memberi nilai 1 pada output. Dia akan aktif sebab dia salah satu aktif, dia boleh aktifkan. Lepas tu kita tengok dua-dua aktif, maka akan aktif. Salah satu aktif, dia akan aktif. So yang mana ada salah satu aktif, dia akan aktif pada A or B. So A inclusive or B. So ni inclusive. So output akan dapat nilai 1 if A or B
aktif. Okey, so kita tengok sini 1 sebab B aktif. Okey, kosong-kosong tak akan aktif. Salah satu aktif, dia akan aktif. Okey, salah satu aktif, dia akan aktif. Tapi jika dua-dua aktif, dia akan unaktif. Okey, itu beza. Kalau kita tengok sini A unaktif, B unaktif, so output akan jadi unaktif. Okey, kita ada aktif, dia akan aktif. So dua-dua aktif, dia akan unaktif. Okey, so jadi move left. Okey, kita ada right dan left shift. Disebut left shift. Kalau kita tengok di sini, kita left shift B. Okey, kita tengok signal B. Okey, so satu ni dia akan anjak ke arah kanan. So tempat satu akan digantikan dengan kosong dan satu akan terletak di satu di sini akan teranjak ke arah kanan. Okey, jika right shift dia akan terbalik. Okey, so A1 ni akan pergi ke tempat ni dan tempat ni akan digantikan dengan kosong, tetapi bila kosong dia tak letak, so akan dapat nilai. Okay. Dan what one complement untuk A, so dia invert. Kalau kosong jadi satu, kalau kosong dia jadi satu, kalau satu dia akan jadi kosong. Kosong satu, satu kosong, satu kosong, kosong satu, satu kosong. So ini adalah dots. Okay, so saya nak tunjuk sikit berkenaan dengan move left and move right. Okay, so kita ada left and right shift. Left right shift. Okay, so kita pergi left dulu. So untuk left, jika kita ada binary signal kita 0, 0, 1, 1. So jika kita apply left shift, apa akan jadi adalah satu di bahagian the most right akan diubah kepada left. So ni akan ubah ke sini, ubah ke sini, dan ni akan ubah ke sini. So satu akan berada di sini, ni akan ada di sini, kosong, akan ada di sini, kosong akan ada di sini, tempat satu akan digantikan dengan kosong. Okay, so ni adalah left shift. Okay, jika kita gunakan right shift, right shift, jika kita ada value yang sama ataupun kita ada satu binary digit set of bytes, kita ada 1010. Bila kita apply the left shift, right shift, so dia akan ubah kepada left. Okay, so satu ni akan digantikan dengan kosong, satu ni akan berada di sini, kosong akan berada di sini, satu akan ada di sini, kosong akan ada di sini. Okay, so kosong di depan kadang-kadang kita tak gunalah. Okay, dia akan buang kosong di depan. Okay, so kita dapat 1010 dan ini 110. Okay, two concept, left and right shift. Okay. Okay, so sebelum kita stop, okay.
Okay, dan last sekali, ini adalah contoh mungkin yang related dengan programming yang akan dijalankan si programming. Okay, untuk apa yang saya beritahukan. Okay, so kita ada 4 logic operands operator, kita ada logic not and inclusive or exclusive or. Okay, so ini contoh. Okay, so dan last sekali, so kita dah habis untuk number system bitwise operation. Okay, so ada soalan sebelum kita start? Tak ada, sir. Okay, so kalau ada soalan, sekejap lagi saya akan share slide dan calculation yang saya buat tu. Okay, so dalam masa setengah jam nanti saya akan minta untuk saya akan share. Okay, awak boleh tengok, kita boleh study dulu. Okay, selepas tu dah jam awak kena alert dalam grup WhatsApp ni, sebab selepas tu juga saya akan terus share link untuk jawab assignment dan quiz untuk chapter ni. Okay, dan saya ingatkan sekali lagi, assignment dan quiz markah dia amat penting untuk awak sebab awak tak akan ada final exam. Okay, so tolong buat betul-betul, tolong pastikan awak faham dan buat, dan kalau dan sebelum ini saya pesan, jangan tolong member ataupun jangan bagi member meniru. Okay, sebab kalau awak bagi orang meniru, awak akan, sebab saya akan calculate markah by ranking. Okay, siapa yang hantar awal dan betul. Okay, faham? Siapa yang hantar awal dan betul dikira markah yang paling tinggi. Okay, so maksudnya buat sendiri, buat betul-betul. Dan soalan awak jangan tunggu kawan, sebab saya akan set dalam form tu, soalan dia akan random. Maksudnya awak dah jawab, orang lain jawab, tak akan soalan yang sama. Okay, soalan yang berbeza. Dia sequence akan bertukar. So maksudnya kalau awak tunggu orang, confirm awak akan sempat untuk buat. Ataupun kalau awak nak tolong orang untuk jawab, so confirm awak akan dapat ranking yang paling teruk. Okay, so kalau awak faham, pastikan jujur dan buat betul-betul, buat sendiri. Okay, dan hantar terus. Dan so ni adil lah bagi siapa yang concentrate dengan kelas saya ni, so dia boleh faham dan dia boleh buat lah. So siapa yang concentrate ni mungkin suka. Okay, so saya akhir dengan surah Al-Fatihah dan kita jumpa lagi next week. Okay, so awak get ready dalam masa setengah jam ataupun 15 minit saya akan share link untuk jawab quiz, dan quiz tu masa dia maksimum 30 minit saja. Okay, so memang pendek, super cepat. Dan saya akan kira markah yang paling tinggi bagi siapa yang hantar awal dan betul. Okay, so kalau rasa awak boleh buat, jangan buat untuk kawan. Kalau tidak, awak akan menghadapi masalah, maka awak ataupun ranking hanya tu. Okay, so sekian, terima kasih. Okay, so jumpa lagi next week. Okay, sir. Thank you, 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 sir.